Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'. Perkenalkan tuan-tuan dan puan-puan, nama saya Zainul Ibad bin Syafi'i selaku penolong pengurus merangkap pegawai agama Andalusia Travel and Tours bagi cawangan Johor Bahru, sekaligus merupakan salah seorang peserta program eksekutif pembimbing ibadat haji IPIH tahun 2024 yang dianjurkan oleh Lembaga Tabung Haji dengan kerjasama USIM, University Sains Islam Malaysia. Yang mana video ini saya persembahkan buat tuan guru kami, iaitu Tuan Haji Syahrin Awaluddin, yang mana beliau merupakan salah seorang daripada pembentang sekaligus tenaga pengajar bagi program IPIH tahun 2024 ini, bagi subjek dengan topiknya yang bertajuk Falsafah dan Penyucian Jiwa, Haji dan Umrah. Begitu juga video ini saya persembahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jika dirasakan ianya bermanfaat, silakanlah ambil istifadah dan sebar-sebarkan, yang mana saya tidak mengharapkan daripadanya melainkan pahala dan pandangan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, saya ditugaskan untuk membuat video ini untuk membahaskan tentang doa-doa ketika melaksanakan ibadah umrah dan haji, sekaligus menghuraikannya dari sudut falsafah di sebalik doa tersebut. Dan di kalangan banyak doa yang diajarkan oleh syarak kepada kita, saya pilih satu doa yang sangat familiar bagi kita. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan semuanya hafal doa ini, iaitu dengan lafaznya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin amin ya rabbal alamin. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, kurniakanlah, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kurniakan kepada kami kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami, jauhkanlah kami, jagalah kami daripada azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, doa ini kita dapat lihat dalam beberapa buah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin As-Sa'ib radhiyallahu an wa bihi ilaihi annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu fima baina rukni bani Jumah war ruknil aswad, yang mana beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini ketika mana baginda berada di antara rukun Bani Jumah, iaitu rukun Yamani dan rukun Al-Hajar Al-Aswad. Baginda bersabda, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam Sunan Abi Daud juga meriwayatkan hadis dengan makna yang serupa tetapi lafaz yang sedikit berbeza, juga daripada Sayyidina Abdullah bin As-Sa'ib. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma bainar ruknain. Baginda berkata ketika mana baginda berada di antara dua rukun, iaitu merujuk kepada hadis sebelum ini, rukun Yamani dan rukun Al-Hajar Al-Aswad. Baginda membaca doa yang disebutkan sebentar tadi. Dan doa ini merupakan doa yang agung, doa yang mulia, yang dirakamkan dalam Al-Quran Al-Karim ketika mana Allah sedang membahaskan tentang manasik haji. Dan doa ini para ulama mengatakan termasuk di kalangan Jawami'ul Kalim, yang mana tersirat di dalamnya makna yang menyeluruh kepada seluruh kebaikan sama ada di dunia maupun di akhirat. Dapat kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 200 sehingga 201, Allah berfirman yang bermaksud, kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan manasik haji kamu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut, berzikir memuji Allah sebagaimana kamu dahulu memuji-muji datuk nenek kamu, bahkan dengan sebutan dan pujian yang lebih tinggi dan lebih banyak, iaitu untuk Allah. Dalam pada itu ada di antara manusia yang berdoa dengan berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah. Sahaja, ya Allah kurniakanlah kami kebaikan di dunia. Itu sahaja. Dan tiadalah bagi mereka di akhirat sebarang bahagian daripada kebaikan.
Kemudian Allah menyambung, dan di antara mereka pula, iaitu orang-orang yang beriman, berdoa pula dengan berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahul azim. Daripada ayat Al-Quran ini dapat kita fahami bahawasanya adanya tuntutan agar kita tidak semata-mata sewaktu ibadah umrah dan haji, juga dengan ibadah-ibadah yang lain, dalam apa jua keadaan kita berdoa, janganlah kita hanya meminta kebaikan duniawi sahaja. Mintalah juga kebaikan ukhrawi, kebaikan di akhirat. Begitulah yang disebutkan dalam tafsir Jalalain. Dalam tafsir Ibnu Katsir pula disebutkan bahawasanya ayat 200 surah Al-Baqarah itu adalah sebagai kejian terhadap golongan musyrikin Makkah yang mana mereka hanya meminta hal-hal duniawi sahaja kepada Allah. Sekaligus bermakna ianya merupakan galakan dan dorongan kepada orang-orang beriman agar mengelakkan diri daripada menyerupai mereka. Di sini kita juga dapat melihat dalam Al-Quran Allah sebut فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ, dan apabila kamu telah selesai daripada manasik haji. Tetapi dalam hadis diriwayatkan bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini ketika mana baginda berada di antara rukun Yamani dan rukun Al-Hajarul Aswad. Dalam tafsir Al-Baghawi dan tafsir Al-Qurtubi pula dibahaskan panjang lebar cerahan kepada dua ayat Al-Quran ini ketika mana Allah menyebut kadzikrikum abaakum. Pujilah Allah sebagaimana kamu memuji datuk nenek kamu terdahulu. Kerana orang Arab terdahulu menyebut-nyebut kemuliaan ayah-ayah mereka di depan Kaabah selepas menyelesaikan manasik haji. Diriwayatkan pula daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maksud memuji Allah sebagaimana kamu memuji ayah-ayah kamu ialah sebagaimana kanak-kanak kecil yang dia belum kenal orang lain, dia hanya tahu memuji ayahnya sahaja dan dia sangat membenci dan tak suka jika ayahnya dikeji dan dihina. Begitulah sikap kita, hendaklah kita benci untuk bermaksiat kepada Allah sebagaimana kita benci ayah kita dihina. Dan turut dibahaskan tentang makna hasanah, makna kebaikan dalam doa ini. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata kebaikan di dunia adalah isteri yang salihah, manakala kebaikan di akhirat adalah syurga. Kerana ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dunia adalah seluruhnya perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita salihah. Imam Al-Hasan pula mengatakan kebaikan di dunia adalah ilmu dan ibadah, manakala kebaikan di akhirat adalah syurga. Imam As-Suddi dan Imam Ibn Hibban pula berkata, kebaikan di dunia adalah rezeki yang halal dan amal yang soleh, manakala kebaikan di akhirat adalah keampunan Allah dan pahala. Imam Auf pula mengatakan, siapa yang diberikan Islam, Al-Quran, isteri dan harta, sesungguhnya mereka telah menerima kebaikan di dunia dan di akhirat. Imam Al-Qasim bin Abdul Rahman pula mengatakan, sesiapa yang dikurniakan hati yang bersyukur, lisan ataupun lidah yang basah dengan zikrullah dan jasad yang bersabar, maka sesungguhnya dia telah dikurniakan kebaikan di dunia dan di akhirat. Fadilah doa ini pula ataupun kelebihannya dapat kita lihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, ma marartu ala rukni illa ra'aitu alaihi malakan yaqulu amin. Tidaklah aku melalui rukun, iaitu rukun Yamani, melainkan aku melihat padanya ada malaikat yang menyebut amin, iaitu mengaminkan orang-orang yang berdoa. Lalu baginda menyambung, fa idza marartum alaihi faqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka jika kamu melalui rukun Yamani tersebut, hendaklah kamu berdoa dengan doa yang disebutkan itu.
Cuma dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan ketika mana baginda menyebut doa tersebut, baginda tambah lafaznya di awal, Allahumma Rabbana. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ditambah Allahumma. Begitu juga dalam Musnad Imam Ahmad, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana aktsaru da'watin yad'u biha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sesungguhnya doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah adalah doa tersebut. Manakala kalau kita rujuk hadis yang lain, Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu anha, ibunda kita, isteri Rasulullah, pernah ditanya, doa apakah yang paling banyak Nabi baca? Beliau berkata, doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, kekalkanlah hati kami dalam agamamu. Dalam tafsir Al-Qurtubi turut diriwayatkan hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, inna 'inda rukni malakan qa'iman mundu khalaqallahu as-samawati wal ard yaqulu amin. Sesungguhnya di rukun Yamani itu ada malaikat yang berdiri sejak Allah menciptakan langit dan bumi, yang mana bertugas untuk mengaminkan doa-doa sahaja. Dan pernah juga Sayyidina Atha bin Abi Rabah ketika mana beliau sedang bertawaf berkata tentang rukun Yamani, wukila bihi sab'una malakan faman qala Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar qalu amin. Diwakilkan, ditugaskan padanya, iaitu rukun Yamani, seramai 70 malaikat, yang mana barang siapa berkata ataupun berdoa ketika sampai kepadanya dengan lafaz Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, hamba bermohon kemaafan dan keafiatan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qalu amin. Mereka akan berkata amin, mengaminkan doa si pembaca. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kita dapat lihat dalam perbahasan ulama ini betapa istimewanya doa ini yang selama ini kita dah amalkan. Maka hendaknya Allah kurniakan taufik kepada kita untuk turut memperbanyakkan membacanya ketika mana kita melaksanakan ibadah umrah dan haji, khususnya sewaktu kita melalui perjalanan di antara rukun Yamani sehingga ke rukun Al-Hajar Al-Aswad. Doa yang sangat ringkas tapi maknanya menyeluruh. Mungkin kita boleh tambah di hujungnya, ya Allah, kurniakanlah segala kebaikan yang telah diminta oleh seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jauhkanlah kami daripada segala keburukan yang telah diminta perlindungan daripadanya oleh seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.